sebenarnya kita jadi artis pun sebab kita kerja lah. Kita tak ada duit kan, kecil-kecil kan. Macam kerjaya tu bukan kita plan tau. Memang telah disusunnya begitu ya. Tapi kita enjoy. Kita tak ada rasa macam ianya beban atau tekanan pada masa tu. Memang kita memang Allah jadikan bakat semula jadi kot kat adik-beradik saya sekali kan untuk jadi seorang pelakon. Saya macam bawa adik saya je jalan-jalan ni. Yeah. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita sekali lagi dalam episod Hijabista on the way. Special hari ini bersama dengan Nana. Tak lain dan tak bukan Datin N. Thank you Nana. Nana ke? Saya. Ya, apa nama ni, saya sebenarnya hari ni Datin bobo lepas makan lunch ni. Dia memang excited sikit, teruja sikit. Badan ada energi katanya. Sama lah kita, saya pun dah baru lepas makan. Ya ke? Tapi Datin rasa tak sabar nak interview. Tak, Masya Allah. Terus terang saya cakap, saya membesar dengan lakonan-lakonan Datin N. Boleh ke saya panggil Datin N, boleh Panggil N je pun boleh, yang mana selesa. Sebenarnya nak panggil macam adik N. Ya. Sebab dia buat jauh lebih muda. Subhanallah, serius. Itu macam saya kata tadi, saya membesar menonton drama-drama daripada drama-drama lakonan N. Dan memang bila jumpa hari ni, saya rasa macam ya Allah, tidak di mamah usia. Wajahnya masih lagi cantik secantik anak dara. Apa rahsianya Datin, kalau boleh kongsikan dengan kita semua? Rahsianya taklah, sebenarnya mungkin awak sebaik saya tu sebab awak tengok saya dari kecil. Tak ada. Macam tu. Saya memang mungkin sebab saiz kot. Saiz ni tak begitu besar ya. Sebab ikut belah mak kan, dia tak berapa tinggi. Jadi kecil macam saya. Bel darling ni, kita orang ni kategori macam mak kita orang. Kakak saya yang sulung dengan abang saya normal size. Kira Asian yang normal lah. Kita ni kita ada kategori yang pendek sikit. Jadi mungkin tak nampak tua sebab pendek. Tapi kalau dari segi pemakanan, of course lah dah tua-tua ni. Daripada saya kecil, memang saya vitamin C tu mak saya selalu bagilah. Cuma dah besar saya ambil multivitamin. Maknanya kita punya organ-organ ni dah semakin menua ya. Jadi kita perlukan vitamin yang lebih. Tapi daripada dulu kalau tengok orang selalu tanya saya memang tak pernah putus air putih. Saya suka air putih. Itu rahsia sebenar Datin N, kekal seperti anak dara muda. Acing. Gitu. Acing. Acing. Tagline macam-macam sekarang. Tapi memang betul Datin. Saya tak kira kalau selalu orang kata alah, makeup lah tu, cantik tu sebab makeup je lah. Tapi seriously Datin, cuba Datin dekatkan sikit wajah ke kamera. Makeup juga ni, jangan tertipu sangat. Ada blusher, ada eyeshadow juga. Tak adalah tak makeup terus. Adalah makeup, nampaklah presentable. Maklumlah orang nak interview. Bukan. Rahsia kedua, sentiasa kekal humble. Gitu, laju pergi je kereta. Tapi Datin, mungkin Datin boleh share jugalah dengan kita kan. Sebab Datin ni seorang orang kata apa ni, sentiasa busy. I'm pretty sure, like I'm definitely sure your schedule selalu packed, selalu on the go. Ada event sana dan sini. Bagaimana rahsia Datin mengekalkan balance and maintain your energy supaya you tetap kekal sihat, tetap kekal bertenaga? Macam tu. Sebenarnya dia macam orang tak tahu sebenarnya saya ni bernampak bekerja tu memang di siang hari. Saya sangat jaga saya punya tidur ya. Timing makan pun saya sangat jaga. Tapi especially tidur lah, rehat yang sangat cukup. Sebab saya banyak melibatkan satu otak ya. Di usia-usia tua ni maklumlah kita banyak-banyak kerja ni, kena banyak benda-benda yang kena kita fikirkan ya. Jadi perlukan rehat yang sangat cukup. Jadi saya memang tidur awal ya. Untuk pengetahuan semua, saya jarang tidur pukul 2 pagi ni. Yelah, zaman sekarang orang syuting pun dah tak macam dulu. Banyak sekarang director ataupun producer drama yang buat timing syuting tu biasanya tak melebihi daripada pukul 12 malam. Okey. Sangat nak jaga energi artis Pelakon, dan juga pekerja dan bekerja secara sihat lah. Itu yang bagusnya. Jadi sebab tu saya sendiri memang pukul 10 tu mata saya dah nak mengelip-ngelip lah nak tidur. Jadi memang saya jaga tidur dan pemakanan dan juga of course lah daripada segi emosi maksudnya kalau bacaan atau penceritaan di antara orang sekeliling pun saya ada sedikit jagalah supaya ianya taklah memberikan kita circle yang membuatkan kita serabut untuk fikir gitulah sikit sebanyak. Maksudnya tapi kan Datin, saya tak tahulah bila Datin kata Datin tua, saya rasa Datin tak tua. No.
umur tu dah meningkat lah. Nak dekat 40 dah ni. Ya Allah! You what? Apa dulu Datin? 39. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita memang kena amalkan. Okay, mungkinlah Datin ada your regime ataupun skin routine yang Datin boleh share. Adakah produk-produk tertentu yang Datin pakai? Contohnya macam moisturizer kena ada, toner kena ada. Of course lah, memang sebab dia sel-sel, saya maklum lah macam beautician pula. Maklum saya memang beautician pun dulu. Jadi saya memang muka lah, muka memang kena pakai pencuci muka yang sesuai dengan kita, and then moisturizer dan serum especially. Serum tu wajib ya. Tak kisahlah jenama apa-apa pun okey, asalkan you mesti dalam usia 30 tahun ke atas mesti kena pakai serum. Okey. Kalau masa muda okey, you boleh cuci dan recover dengan kulit kering kan. Pakailah dengan krim moisturizer saja, tapi bila kita dah masuk 30-an, kita kena ada serum. Sebab dia macam suplemen makanan lah. Bila kita dah 30-an, kita kena makan multivitamin. Betul. Supaya dia ada ekstra lagi lain penjagaan dia. Sama lah juga dengan kulit muka. Gitulah. Saya ni memang suka kecantikan. Jadi saya tak adalah spesifik brand yang saya pakai, tapi saya suka campur-campur. Tapi banyaklah. Kalau kau tengok tu banyaklah benda. Yang lain toner lain, yang ni lain. Tapi bertukar-tukar. Bolehlah nanti kita Geng Hijabista on the way, kita buat rombongan ke rumah Datin, tengok skincare Datin je. Sebab memang saya memang sangat-sangat terpegun dan terpesona. Siapa tak silent phone? Saya tu. Saya lah tu. Kena marah. Lah pertama kali host marah guest. Macam mana? Tak ada Datin gurau-gurau. Datin, katanya Datin 9 bulan dah tak makan nasi. Betul? Betul lah. Macam Itu mana sebab tu? last drama saya berlakon. Ni cerita dia kelakar juga ni. Saya berlakon cerita tahun lepas. Saya ada buat satu episod drama lah. Saya berlakon. Masa tu saya rasa saya dah cukup kurus 68 kilo. Sorry. 65 kilo. Okey lah tu. Besar. Untuk saya yang pendek memang sangat besar. Jadi saya sendiri tengok cerita tu, ya Allah, Nasri kenapa besar sangat kan. Jadi memang satu lagi bila kita berat, dia jadi macam tak selesa. Kita akan jadi lemah, antibody kita jadi tak berapa best. Sebab tu saya mengambil keputusan. Sebenarnya dah banyak kali pun saya diet ni, tak pernah menjadi. This time alhamdulillah Allah tu izinkan saya katanya boleh bertahan dengan Nasri. Saya start dengan 3 bulan dulu. Okey. Saya ambil protein saja. Kemudian alhamdulillah dia jadi dah semakin biasa. Bila 3 bulan kita dah selesa, dia jadi semakin biasa. Tapi saya ambil nasi sekali sedikit je. Tapi sekarang saya dah start lah ambil nasi sikit-sikit. Tak adalah tak begitu tak ambil nasi. Adalah sikit-sikit. Tapi memang nasi tu sebenarnya yang jahat. Tapi saya memang tak suka minum air manis. Jadi saya secepatlah sikit turun tu sebabkan saya suka minum air putih. Datin ada amalkan macam intermittent fasting ke? Cuba, tapi sebab time kita tu kadang-kadang tak begitu. Ya, tapi kita kerja kadang-kadang dia lari sikit timing tu. Jadi macam diet gitulah. Yang penting saya tak ambil nasi. Itu rahsianya. Kalau orang kata apa, kalau tak boleh. Ramai je intermittent pun 10 kilo tu turun memang boleh. Maknanya nasi ni lah yang kita perlu jaga. Betul. Kita hanya ambil protein saja. Datin, kita nak tanya Datin jugalah. Saya rasa Datin antara pelakon wanita yang berhijab, namun hijab ni sentiasa kelihatan sangat gitu, sangat love-nya Datin Ann. Bagaimana cara untuk Datin memilih tudung yang tepat, warnanya dan juga stylingnya? 3 tips lah yang Datin boleh kongsikan dengan rakan-rakan hijabista di luar sana. Okey, pertama orang tak tahulah, orang yang kenal saya tahulah saya ni macam mana. Saya sangat cerewet tentang match colour. Jadi saya kalau pakai baju tu, tudung tu mesti kena match dengan tudung saya, dengan baju saya, tudung tu. Kalau saya pakai plain, tudung tu mesti printed. Kalau saya pakai baju bercorak, tudung saya mesti plain. Tapi mesti kena match colour. Sampai orang cakap cukup-cukup lah, takkanlah tidur pun nak kena pakai match. Sampai tidur tidur pun kena match. Kadang-kadang takut orang datang rumah kan. Ya, Dia baju betul. tidur tu pasti ada tudung yang special. Ni rahsia tentang diri saya. Orang Ya teruk ke? sikit. Sampai orang tu cukup-cukup lah, takkanlah kau nak tidur pun nak kena match dengan tudung, dengan baju. Saya memang, itu salah satu saya punya, sejak daripada dulu awal starting saya pakai tudung. Saya di antara artis yang pertama pakai tudung zaman dulu. Jadi saya hampir pakai tudung ni dah lebih daripada 20
20 tahun lebih ya saya berhijab ni. Sejak saya anak yang kedua lah. Anak pertama. Kemudian anak saya dah umur setahun, saya terus ambil keputusan untuk berhijab. Kekal berhijab sampai sekarang. Jadi memang yalah pada masa tu tak ramai dalam industri kita yang berhijab juga ya. Jadi memang, tapi kalau tengok saya punya berhijab tu daripada dulu, saya memang ikut fashion lah. Dulu kejap tudung macam ala-ala sarung yang krewel ada kau. Sampai aku tengok tudung. Ya Allah, dulu aku pakai tudung kobis tau. Apa dia? Yang macam kobis lah kan. Tudung kobis macam mana jenuh editor nak cari balik Datin M kan yang anak tudung tiba-tiba dia ada macam layer. Saya ada tudung macam tu. Ada saya ikutlah trend. Tapi bila dah sampai satu masa, saya kan bila saya jenis nak match. Jadi saya tak peduli tudung tu gaya macam mana pun sebenarnya. Yang penting dia kena match dengan baju saya. Itulah, saya tak ada macam spesifik saya kena pakai shawl, tak ada. Shawl pun saya pakai, tapi kalau melainkan kalau saya jumpa shawl tu dia memang match dengan baju saya beli je. Dia kena apa pun warna kena matching. Kena matching. Itu dah memang perangai kot. Tapi nanti lebih suka shawl atau lebih suka bawal? Saya tak kisah. Saya dua-dua saya pakai. Tapi cuma tudung sarung pun saya pakai. Tudung sarung yang macam makcik tu kan. Saya pakai. Sebab saya memang yang penting dia matching. Dia bukan pasal kerana tudung tu bentuk dia yang kena suit dengan muka saya, tak ada. Yang penting saya lebih suka colour dia matching dengan saya, dan saya tak peduli pun bentuk muka dia macam mana. Tapi nampak Datin pakai begini pun nampak lawa je. Taklah, tapi sekarang dah tua, saya banyak beli sebab tudung yang square ni dah lebih popular kan di hari ini. Banyak choice kan. Jadi saya kerap pakai yang square lah sebab saya mudah cari nak matching dengan saya. Begitu. Tetap lawa. Okey Datin, kita berhenti sekejap lah kat tepi. Apa orang kata ni, kalau bawa kereta sambil bersembang pun pening juga kepalanya. Datin, pernah tak macam Nana teringin lah nak tanya, sebab sometimes bila pelakon-pelakon ni, bila dia dah jadi pelakon, dia cinta dia tu memang kepada lakonan saja, kan. Tapi macam Datin cinta pada lakonan masih tetap ada, tapi kita nampak Datin dah kembangkan kerjaya Datin bukan saja sebagai seorang pelakon. Pernah tak Datin terfikir yang macam Anne Ngasri satu hari nanti akan jadi seperti ini, macam tu? Macam saya nak cakap, sebenarnya saya tak pernah plan untuk jadi seseorang yang macam Anne kena satu hari Anne kena mesti. Tak pernah pula saya fikir macam tu dalam hidup saya. Ni motivation yang teruk lah pada saya sebab selalu orang cakap kita kena ada matlamat, kita kena ada misi. Macam saya lillahi ta'ala, saya cakap saya memang tak pernah ada plan dalam hidup saya. Tapi sebenarnya saya ada cita-cita dan impian tu ada. Sebab saya pun manusia ya. Tapi tidak adalah macam saya kena macam ni, saya kena tak. Impian, cita-cita ada. Tapi apa yang selalu saya sandarkan adalah perjalanan untuk mencapai impian dan cita-cita tu. Adakah proses yang you lalui itu sama ada you cara tu, adakah you nak pergi begitu cepat ataupun you mengambil tindakan. Kalau ada rezeki, ia adalah kepada you. Tapi impian dan cita-cita tu ada, tapi tidaklah sampai macam kita kena pergi macam ni, sampai kita tidak menilai aspek-aspek yang akan kita tempuh. Begitu. Jadi saya selalu memikirkan saya ada cita-cita dan impian, tapi perjalanan tu yang perlu saya pertimbangkan terlebih dahulu. Kita tahu Datin Anne adalah saya boleh katakan child star, sebab daripada kecil memang inilah arena you dan adik-beradik you. Pernah tak Datin terfikir ataupun membayangkan jika seorang sosok Anne Ngasri bukan seorang pelakon, apakah yang akan Datin buat sekarang ni? Kalau saya tak pelakon saya rasa saya akan, taklah, saya suka kecantikan. Saya akan jadi beautician. Saya akan jadi fashion designer ke. Saya suka fashion macam tu lah. Ke arah yang media lah, ke arah yang melibatkan keterbukaan kepada orang luar jugalah macam tu. Tapi sebenarnya kita jadi artis pun sebab kita kerja lah. Kita tak ada duit kan, kecil-kecil kan. Macam kerjaya tu bukan kita plan tau. Memang telah disusunnya begitu ya. Tapi kita enjoy. Kita tak ada rasa macam ianya beban atau tekanan pada masa tu. Memang
kita memang Allah jadikan bakat semula jadi kot kat adik-beradik saya sekali kan untuk jadi seorang pelakon. Tapi kalau di hari ni kalau tanya saya, sebenarnya berlakon tu dah macam hobi. Kalau saya tak buat tak boleh juga. Sebab tu saya akan buat setiap tahun saya akan berlakon, tapi dekat company saya sendiri lah sebab masa kan. Sebab sekarang company Datin ada keluarkan filem terbaru. Betul, dah habis dah tayangannya. InsyaAllah nanti kita Nanti akan keluar mungkin di channel-channel TV lah. InsyaAllah. Katanya seram cerita tu. Datin memang suka genre yang seram gitu kau. Kebetulan sebenarnya si Amor tu yang proposekan skrip tu pada saya. Jadi saya bila kita propose, kita nak hantar ke Finas ya. Kita pun okey je lah, try lah hantar ke Finas. Alhamdulillah ianya lulus. Jadi okey lah, kita dapat grant sedikit dan juga sambil tu kita buat jugalah sendiri dengan kos kita sendiri. Love. Saya sangat adore lah. Sebenarnya saya suka lah semua guest-guest yang datang ke Hijabista on the way yang saya pick up dekat tempat ni, saya culik sekejap ni. Semuanya adalah wanita-wanita yang ada visi dan misi mereka. Menjadi inspirasi kepada kita. You guys yang tengok Hijabista on the way ni bukan tengok-tengok kosong tau. Ambil inspirasi semangat ini. Gitu, sebiji macam sepupu saya lah. Nak jual nasi sebiji. Ya Allah, sebiji kau buat macam gitu. Ramai cakap tak? Orang-orang comel memang macam tu, Tin. Ada lawan tegak lah kat aku sendiri. Sepupu saya tu. Ya ke? Okey, Datin. Datin, kita dah tanya pasal kerjaya you. Kita dah tanya pasal visi dan misi you sebagai seorang wanita. Love. Sekarang kita nak korek-korek sikit lah pasal you dan house baby you. House baby. Ada orang kata bila satu pasangan ni perbezaan umur tu memainkan peranan. Muda dan berusia dan muda, tak kira perempuan ke lelaki, tapi dia sentiasa memberikan yin and yang dalam relationship. Datin punya perspektif macam mana? Adakah bila bersuamikan seseorang yang lebih matang dari kita membantu dalam relationship tu ke macam mana? Taklah juga fikir macam tu Kebetulan dah jodohnya gitu kan. Okay. Tapi saya dengan husband saya taklah begitu jauh. Saya tengok ada lagi orang pun lagi jauh. Bila diorang kadang-kadang viral kan, sekali saya tengok video tu artis-artis yang kahwin lelaki berusia kan. Kat TikTok tu lah aku ada pernah tengok. Aku Datin antara yang tersenarai. Tersenarai tu ada. Tapi aku yang di antara yang hujung. Aku yang di antara yang awal. Maknanya selamat lah, taklah begitu jauh. Tak adalah. Sebenarnya bab jodoh ni saya tak pernah ada spesifik saya perlu kahwin dengan orang tua ataupun orang muda ataupun orang sepaya saya. Orang pun tahu saya pernah kecundang dalam perkahwinan yang dulu, dan akhirnya saya bertemu dengan orang yang sangat orang yang berbeza sebab saya tak pernah plan jadi saya rasa sebenarnya saya ni cuma nakkan orang yang betul-betul menerima saya seadanya lah. Macam alhamdulillah masa saya berkahwin dengan yang husband yang sekarang ini, dia sangat menerima saya dengan anak-anak saya. Dia bukan hanya menerima Eng Asri saja, dia menerima Eng Asri dengan pasukannya. Masa tu pasukannya buy one get free 3 lah sebenarnya kan. Awesome deals. Awesome deals. Jadi nak kata dia berusia, sebenarnya muda ke tua ke, asalkan sebenarnya pasangan kita tu sangat memahami kita. Tapi yang benda yang perlu saya pada saya lah, kalau perlukan nasihat atau ni, kita pasangan ni kalau kita nak cari, biarlah kita betul-betul mengenali pasangan kita. Saya banyak tanya orang juga, dan saya sendiri melaluinya. Bila kita kenal dalam masa yang sedikit singkat, yang kita tidak tahu sangat orang tu, dia akan jadi masalah di kemudian hari. Kebanyakannya kecundang begitu. Tapi kalau kita kenal orang tu betul-betul, kita dah dapat accept penerimaan keburukan dan kebaikan dia. Tak perlu lama, tak perlulah sampai 4 tahun, 5 tahun. Tak mungkinlah selama itu. Mungkin dalam setahun, dalam 5 bulan, sekurang-kurangnya you dapat memahami pasangan yang ingin you berkahwin tu. Karakter dia tu. Okey, kalau boleh lah kan, Nana tanya dengan Datin lah kan, 3 ciri-ciri husband you yang macam love. Gitu. Apa 3 ciri-ciri suami Datin yang Datin rasa macam aduh, love betul lah suamiku ini. Gitu. Dia seorang yang sangat tenang lah. Seorang yang sangat tenang. Jadi bila saya bersama dia pun, daripada saya punya video kahwin, kalau tengok, dia memang seorang yang, bila saya kenal, saya duduk dan saya rasa dia sangat menenangkan saya.
Dan dia bukan orang yang jenis cakap banyak ataupun jenis orang yang begitu bagi motivate tentang cakap-cakap ni, tak ada. Dia bukan orang yang begitu, tetapi karakter dan sifat dia tu membuatkan kita dapat rasa ketenangan itu. Dan dia seorang yang sangat penyayang, of course lah. Ya, dia sangat sayang saya, bukan saya saja, dan dia sangat sayang juga dengan anak-anak saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tu satu benda yang saya tak dapat nak gambarkan lah, ya, kemuliaan hatinya tu. Jadi yang ketiga, dia memang baik hati. Dia memang baik hati. Bukan dengan saya saja, dengan sahabat-sahabat dia, dengan orang sekeliling dia, dia sangat baik hati. InsyaAllah tu 3 lah. Ui, dapat pujian ya. Semadi. Tanyalah kepada Aduh, Datin ni orang kelakar sebenarnya ni. Memang betul lah orang kata apa ni, Datin dengan husband Datin tu. Kalau husband Datin tu macam diam-diam gitu, Datin mesti orang kelakar-kelakar sikit lah macam tu. Okey Datin, saya rasa macam Datin kata dah 20 tahun Datin dalam image berhijab. Kalau kita tanya wanita-wanita yang berhijab di luar sana, setiap daripada mereka, diorang ada satu persepsi ataupun dia orang ada satu perasaan dengan hijab mereka. Contohnya kalau macam saya bila saya berhijab, saya rasa selamat. Kalau macam Datin sebagai seorang wanita berhijab, persepsi Datin kepada hijab Datin. Selamat tu adalah memang akan rasa macam tu. Satu lagi, kita bila orang nak berkomunikasi dengan kita pun, bila kita berhijab ni, dia jadi automatik, dia akan jadi karakter orang tu akan ada respect action kepada kita tu lain ya. Tapi awalnya kenapa saya berhijab ni, saya ceritalah. Sebenarnya saya ni macam, yelah saya ni bekerja daripada kecil 4 tahun ya. Jadi saya ni macam membesar tu, saya rasa dah 21 saya kahwin tu pun dah cukup matang dalam usia tu. Jadi saya beranak pun dalam usia saya 21 tahun. Jadi sebenarnya saya memang bila saya dah ambil keputusan untuk berkahwin, pasti saya kena terima hakikat yang saya akan ada anak. Jadi persediaan proses minda saya tu akan ke arah itu. Jadi saya memang selalu terfikir bila saya ada anak, saya takut nanti kalau anak saya pergi sekolah orang kata, mak kau tak pakai hijab lah ya. Macam seksi ya. Jadi sebenarnya saya mengambil keputusan untuk berhijab tu adalah kerana untuk melindungi kata-kata yang tidak baik, nasihat yang tidak baik, influence kepada anak saya. Jadi saya cuba preparekan diri saya. Ni bukan pasal orang ni, pasal diri sendiri je ni kan. Macam sebab kita dah berkahwin kan, kita dah ambil keputusan nak kahwin, kita ambil keputusan nak ada anak. Jadi kita kena prepare kita punya minda ke arah yang lebih baik ya. Sebab tu saya pakai hijab tu sebenarnya sebab anak saya dah masuk umur setahun masa tu, dah takut nanti kan segan lah kan kita nak pergi sekolah ke apa kan. Sebab tu yang saya ambil keputusan untuk pakai hijab lah. Jadi maksudnya Datin ni, kalau saya ni lah sepanjang berapa 30 minit saya dalam kereta dengan Datin, saya rasa Datin ni seorang yang sangat penyayang. Memikirkan tentang bukan saja tidak meletakkan dirinya yang pertama sebenarnya ni. Datin melihat kepada apa orang kata ni, holistik secara keseluruhan. Memang dapat merasa seorang persona ibu yang sangat penyayang. Love. Hari ni semua filter love hari ni. Okey Datin, soalan ni sebenarnya soalan dah last dah ni, tahu tak ni. Kejap lagi nak hantar Datin balik dah ni. Oh iya ke? Dah last kan, rasa sekejap. Sekejap. Dia kalau duduk dalam hijab besar on the way, dia makan rasa sekejap je Datin. Saya pun dah lama tak datang tempat ni. Tiba-tiba aku berhenti kat sini. Datin, okey, kalau boleh Datin kongsikanlah. Saya rasa banyak perkara dalam hidup yang Datin dah berjaya capai. Tapi mungkin ada beberapa yang masih lagi dalam list ataupun dalam proses Datin ke depan yang Datin. Mungkin Datin boleh ceritakanlah antara perkara-perkara yang Datin rasa masih belum berjaya seorang Anne Ngasri gapai dan capai. Tapi dalam proses ni, kalau Datin boleh kongsikan dengan kami. Entahlah, saya ni bila kita ni dah ada ramai squad macam saya ni lebih kepada kehidupan keluarga saya lah. Kejayaan saya tu dah tak letak pada diri saya lagi rasanya. Kejayaan tu lebih pada anak-anak saya. Itu pula mission saya di hari inilah kalau you tanya. Jadi saya rasa apa yang saya belum capai adalah menjayakan anak-anak saya ya. Jadi itulah satu kejayaan buat saya sebagai seorang ibu. Tentang kerjaya saya dah mensyukuri dengan apa yang ada di hari ini ya. Alhamdulillah. Moga-moga saya harap orang di luar dan juga orang di sekeliling saya dan saya sendiri terus istiqomah untuk menjadi manusia lebih baik ya. Itu sajalah, dah tak ada
tentang duniawi ni saya dah cukup mensyukurinya, dan kalau ada lebih baik, saya percaya itu adalah yang terbaik juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Amin. Sebenarnya saya ni hijabista ni menarik juga kisah dia. Kenapa? Selalu macam kadang-kadang dia termasuk dalam IG saya. Situ yang saya selalu macam hijabista. Okey, dia selalu tolong postkan saya, ya. Selalu tolong promotekan saya. So terima kasih lah banyak-banyak, ya. Maklumlah orang-orang tua, artis tua macam ni, kadang-kadang media ni dia tak ada orang jaga sendiri kan. Jadi kadang-kadang tu terlepas pandang, oh ya Allah, cantiknya dia buat video untuk saya ni kan. Punca dia pasal video. Dia orang repost ada satu video kat saya, tak salah. Betul. Saya tak ingat video apa, tapi saya suka video tu. Jadi saya repost lah hijabista menjadi video tu. Tahu tak, bukan pasal tak repost dah lama. Baru tengok. Inilah masalah, nak minta maaf. Aduh, sambil-sambil saya nak hantar Datin balik rumah pula. Balik ke office Datin ni. Kalau boleh satu lagi lah saya nak tanya Datin kan. Ada tak apa-apa amalan Datin ataupun petua-petua Datin secara alami mungkin, ataupun zikir-zikir yang Datin amalkan untuk terus sihat, nampak jelita, nampak macam ya Allah, cantiknya. Datin N.Hasri. Tak adalah spesifik doa yang saya buat, ya, ataupun saya yang saya akan wajib ni. Saya ni bukanlah ahli agamawan, ya, bukanlah ustazah, ya, tapi pada saya semualah umat Nabi Muhammad ataupun orang Islam ni, kita berpegang saja dengan apa yang telah diberi kepada kita dan ajaran yang telah diajar oleh kita, insya-Allah. Kalau basic tu kita cuba lakukan sehabis baik, pasti jalan-jalan untuk kita tempuh tu dia akan jadi semua Allah memudahkan sekali. Sabar ya. Sabar wiper. Jadi Allah akan memudahkan segalanya urusan kita. Yakinlah, sebab pada saya guide kita orang Islam dan orang Melayu ni, kita dah tertulis Al-Quran tu sebagai basicnya, kalau kita nak cakap pasal buku. Jadi try habis baiklah untuk mendekatinya, insya-Allah. InsyaAllah. Love Datin. Okey, kita dah bersembang-sembang, ketawa-ketawa, bergelak ketawa dengan Datin N. Masanya untuk saya menghantar Datin N pulang ke pejabatnya semula. Alhamdulillah. Terima kasihlah banyak sudi ambil saya. Tak apa Datin. Walaupun tak belanja makan, belanja minum. Nanti saya belanja awak. Kita terus pergi kejap lagi, kita bil kepada Kak Su lah. Tapi terima kasih sekali lagi Datin. InsyaAllah kalau ada rezeki, datanglah lagi ke hijabista on the way. Boleh, insyaAllah. Saya cari parking kejap. Okay. Anything tak last word Datin nak bagi tahu dengan peminat Datin? Kok ada upcoming event ataupun upcoming project, filem ke drama ke apa-apa? Filem dah habis tayangan, tapi support lah. Boleh tengok hasil-hasil kerja saya ataupun program yang saya ingin wawarkan. Pertama sekali dalam N.Hasri Official punya IG, ya, dan juga Facebook N.Hasri, dan juga kalau company you boleh pergi dekat AN Universal lah. Untuk tengok drama-drama yang terkini dan yang terbaru yang dihasilkan oleh company saya, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Datin. Saya rasa macam saya seorang kakak membawa adik-adik saya jalan. Kecil, you all very small, petite. Gambar-gambar ni uruskan, ada apps, okey kan? Okey semua, nanti jangan lupa untuk like, share, subscribe Hijabista punya YouTube. Kita tengok minggu depan siapa pula saya nak bawa dalam Hijabista on the way. Allah. Thank you Datin. Thank you, welcome. Hug sikit. Okay.